Assalamualaikum dan salam sejahtera. Si dengan subjek sains tingkatan 1, bab 1, pengenalan kepada penyiasatan saintifik, subtopik 1.5, ketumpatan. Okey, kita akan belajar bagaimana menyusun bahan mengikut ketumpatan, meramalkan sama ada bahan akan timbul atau tenggelam berdasarkan ketumpatan, mendefinisikan secara operasi maksud ketumpatan, mengira ketumpatan menggunakan rumus ketumpatan, menerangkan fenomena yang berkaitan perbezaan ketumpatan, seterusnya membuat inovasi objek makanan atau minuman mengikut konsep ketumpatan. Okey, menyusun bahan mengikut ketumpatan. Bahan yang berlainan mempunyai ketumpatan yang berlainan. Ketumpatan ditentukan oleh kepadatan susunan zarah. Keapungan ditentukan berdasarkan nilai ketumpatannya. Bahan yang kurang tumpat akan timbul di dalam bahan yang lebih tumpat daripadanya, manakala bahan yang lebih tumpat akan tenggelam dalam bahan yang kurang tumpat daripadanya. Contohnya, batu lebih tumpat daripada kapas walaupun keduanya bersaiz sama. Cawan plastik pula kurang tumpat daripada cawan seramik. Ini adalah contoh bahan dengan ketumpatannya, ya. Okey, kita lihat sini. Okey, ada berbagai-bagai lapisan cecair. Cecair dengan ketumpatan yang tertinggi dia akan berada di bahagian bawah, ya, iaitu madu ni. Cecair yang mempunyai ketumpatan yang paling rendah akan berada di atas, ya. Manakala cecair dengan ketumpatan yang perantaraan nilai, maka cecair itu akan terapung di antara dua lapisan. Contoh air sirap ini, ya. Okey, di antara minyak sayuran dengan sabun pencuci piring. Okey, kita lihat jadual di bawah menunjukkan ketumpatan 3 cecair P, Q dan R. Okey, so P 13.6, Q 0.8, R 0.9. So di sini ketumpatan yang paling tinggi adalah cecair P. So cecair P akan berada di lapisan paling bawah. Okey, di antara Q dengan R. So kita tengok sini yang paling tumpat adalah cecair R, ya. Dan yang kurang tumpat, yang paling kurang tumpat adalah Q. Okey, keapungan ialah kebolehan, ya, objek itu untuk terapung apabila dimasukkan ke dalam cecair. Dan ini adalah berkaitan dengan ketumpatan. Suatu objek berketumpatan rendah akan terapung di atas cecair atau gas yang berketumpatan lebih tinggi daripadanya. Sesuatu objek berketumpatan tinggi akan tenggelam di dalam cecair atau gas yang berketumpatan lebih rendah daripadanya. Konsep ini menerangkan mengapa sesetengah objek terapung di atas air sementara yang lain tenggelam. Okey, contohnya sebatang kayu terapung di atas air kerana kurang tumpat daripada air. Okey, manakala besi pula akan tenggelam kerana lebih tumpat daripada air. Cecair berketumpatan rendah terapung di atas cecair berketumpatan tinggi. So, sini lihat galeri info. Objek yang tenggelam kita boleh apungkan dengan mengurangkan ketumpatannya. So, bagaimana? Dengan menambahkan isi padu objek tersebut tanpa mengubah jisimnya. Yang kedua, mengubah bentuk objek tersebut, ya. Contohnya plastisin, ya. Plastisin bila kita letakkan sahaja terus ke dalam air, dia akan tenggelam, ya. Okey, tetapi bila kita ubah dia punya isi padu, ya, kita tambah isi padunya, kita buat bentuk kapal, okey, maka plastisin itu akan terapung di atas air. Okey, plastisin yang mempunyai jisim yang sama. Okey, objek yang kurang tumpat akan timbul dalam air, objek yang lebih tumpat akan tenggelam. Okey, benda asing terlarut juga boleh menambah jisim suatu cecair tanpa menambah isi padunya. Jadi ketumpatan cecair akan bertambah. Bolehkah anda jelaskan mengapa telur akan tenggelam di dalam air biasa tetapi akan timbul dalam larutan air pekat, garam pekat? Okey, raja di bawah menunjukkan kedudukan sebiji telur di dalam dua jenis cecair, ya. So telur yang mengandungi air biasa, ya, telur yang dimasukkan ke dalam air biasa akan tenggelam. Tetapi telur yang dimasukkan ke dalam cecair X akan timbul, akan terapung. Mengapakah telur tenggelam dalam air biasa tetapi terapung dalam cecair X? Okey, telur terapung di dalam cecair X kerana cecair X lebih tumpat daripada air. Okey, adakah objek yang lebih berat semestinya objek yang lebih tumpat? Okey, tidak, ya. Yang manakah lebih berat, kapal atau paku? Okey, tentulah kapal.
Dan yang manakah lebih tumpat, kapal atau paku? So, pakulah yang lebih tumpat ya. Okey, iaitu objek yang lebih tumpat adalah objek yang akan tenggelam di dalam air apabila diletakkan di atasnya. Okey, kaitan antara keapungan dan ketumpatan. Sesuatu objek yang kurang beratnya tidak semestinya timbul. Timbul atau tenggelam sesuatu objek dalam air adalah kerana nilai ketumpatan objek yang dibandingkan dengan nilai ketumpatan air. Nilai ketumpatan air adalah 1 gram per sentimeter padu. Jadi kita lihat di sini buah limau. Buah limau ini bila diletakkan di dalam air, limau yang mengandungi yang bersama dengan kulitnya, diletakkan di dalam air, limau itu akan terapung air. Manakala limau yang telah dikupas kulitnya akan tenggelam di dalam air. Mengapakah ini berlaku? Okay. Buah limau itu mempunyai isi padu yang lebih besar. Isi padu limau ditambah lagi dengan isi padu kulit limau. Kulit limau itu mengandungi udara, mempunyai rongga udara. So, buah limau yang mengandungi kulitnya, buah limau yang mempunyai kulitnya akan terapung di atas airnya. Okey, kita lihat faktor yang mempengaruhi nilai ketumpatan sesuatu objek adalah isi padu dan jisim. So, ingat anak-anak, jisim berbeza dengan berat. Okey, nilai jisim akan kekal di mana-mana juga kedudukannya, keadaannya, di mana-mana juga tempatnya. Tetapi berat adalah dipengaruhi oleh tarikan graviti. Dipengaruhi oleh tarikan graviti. So, berat nilainya akan berubah mengikut tempat. Kemudian ketempatan ditakribkan sebagai jisim per unit isi padu. So, apakah itu jisim? Jumlah jirim yang terkandung dalam sesuatu objek. Objek yang sama besar tidak semestinya jumlah jirimnya ataupun zarahnya itu sama banyak. Di sini saiznya sama, tetapi zarah di dalam bentuk itu adalah tidak sama. Kita lihat pula isi padu. Isi padu ialah ruang yang dipenuhi oleh satu objek. Okey, pengiraan ketumpatan menggunakan rumus ketumpatan. So, ketumpatan adalah unitnya gram sentimeter kuasa negatif 3. So, ingat anak-anak bila kita naikkan sama sebaris gram dengan sentimeter ini, dia akan jadi kuasa negatif 3. Tapi kalau dia berada di bawah, dia akan jadi sentimeter kuasa 3 ataupun sentimeter padu. So, nak cari ketumpatan adalah jisim dibahagikan dengan isi padu. So, jisim unitnya gram, isi padu unitnya sentimeter padu ataupun sentimeter kuasa 3. So, cara mudah untuk mengingat rumus ketumpatan adalah menggunakan kaedah segitiga ini Rumus segitiga ini iaitu MPV. So, ingat kereta MPV M dulu baru P baru V. So, M adalah jisim, P adalah ketumpatan, V adalah isi padu. So, kalau kita nak kira ketumpatan anak-anak dengan menggunakan formula segitiga ini, awak tutup ketumpatan itu, P itu. Yang awak akan nampak adalah M di atas, M itu adalah jisim itu, ini adalah bahagi, tanda bahagi So, M itu akan dibahagikan dengan isi padu. Okey. Kemudian kalau kita nak cari isi padu V, kita tutup isi padu ini, kita akan nampak itu M, jisim, P adalah ketumpatan. Lihat lagi yang ketiga, kalau kita nak cari jisim M. Kita tutup M di atas, so kita nampak P dengan V ini adalah sebaris. Ini maknanya anak-anak darab di sini P akan darab dengan V. Ketumpatan darab dengan isi padu. Ingat unit bagi ketumpatan ialah kilogram per meter padu dan gram per sentimeter padu. Gram per sentimeter padu. Jadi kita lihat contoh seperti batu batam punya jisim 2208 gram dan isi padu 1200 cm padu. Hitung ketumpatan batu bata ini. So, ingat ketumpatan adalah jisim dibahagikan dengan isi padu. So, jisim 2208 bahagi isi padu 1200 ataupun kita guna formula segitiga tadi, tutup P. So, kita akan nampak M dan V. M dan V. M itu di atas. So, M bahagi dengan V. Jisim dibagi isi padu. So, kita akan dapat 1.84 gram per cm padu. Soalan nombor 2.
Ketumpatan seketul jongkong perak yang mempunyai isi padu 50 cm padu ialah 10.5 gram per cm padu. Apakah jisim jongkong perak itu? So kita tengok di sini dengan menggunakan kaedah segitiga. Ingat anak-anak MPV. So M itu berada di atas ya. So bila kita tutup M, kita nak cari jisim, yang ada adalah yang di bahagian bawah sahaja. So itu adalah darab ya. P darab dengan V. So diberi P adalah 10.5, ketumpatan V adalah 50. So kita buatlah ketumpatan darab dengan isi padu 10.5 darab 50 sama dengan 525 gram. Okey, so nombor 3, ketumpatan ais ialah 0.92 gram per cm padu. Hitung isi padu 50 gram ais. So di sini dia nak cari isi padu, so kita tutup isi padu. Okey, kita nampak hanyalah M di atas dibahagikan dengan P ya. So jisim dibahagikan dengan ketumpatan. So kita akan dapat 50 bahagi 0.92, 54.35 cm padu. Ini adalah jom cuba. Okey. Anak-anak boleh tulis dulu soalan ini ya. Boleh cuba dulu sendiri. Okey, boleh tulis ada 1, 2, 3, 4 soalan. Okey. Boleh stopkan sementara dulu video cikgu ni. Cuba salin soalan ni, cuba buat sendiri. Kemudian boleh semak semula dengan menyambung video cikgu ya. Okey. Kek mempunyai berat jisim 25 gram dan isi padu 50 cm padu. Berapakah nilai ketumpatan objek tersebut? So ingat, ketumpatan adalah jisim dibahagikan dengan isi padu. Okey, so 25 gram dibahagikan dengan 50 cm padu, kita akan dapat 0.5 gram per cm padu. Okey, lihat nombor 2. Sebuah silinder penyukat berjisim 250 gram. Setelah 50 cm padu cecair X dituangkan ke dalamnya, jisim silinder penyukat dan cecair X itu menjadi 315 gram. Soalannya, berapakah ketumpatan cecair X? So kita nak cari dulu jisim cecair X, iaitu 315 gram tolak 250 gram sama dengan 65 gram. So ketumpatan adalah jisim dibahagikan dengan isi padu. So jisim 65 bahagi 50, kita akan dapat 1.3 gram per cm padu. Dan kita lihat soalan nombor 3. Tembaga mempunyai ketempatan 8.9 gram per cm padu. Berapakah jisim sebuah tembaga yang berukuran 3 cm darab 3 cm darab 3 cm? So ini adalah isi padu ya. So isi padu tembaga itu kita darabkan semua 3 darab 3 darab 3. Kita akan dapat 27 cm padu. So jisim adalah ketumpatan darab dengan isi padu. Okey, sama dengan 8.9 gram per cm padu darab 27 cm padu. So jisimnya sama dengan 240.3 gram ya. So anak-anak boleh guna kaedah segitiga tadi juga ya. Okey, soalan nombor 4. Sebuah kubus 250 gram mempunyai ketumpatan 2 gram per cm padu. Hitungkan isi padu kubus itu. Isi padu sama dengan jisim dibahagikan dengan ketumpatan. So jisimnya adalah 250 gram bahagi 2 gram per cm padu. So jawapannya sama dengan 125 cm padu. Okey, kaedah sesaran air ya. Kaedah sesaran air ialah kaedah yang digunakan untuk menyukat isi padu sesuatu objek yang tidak sekata ya, dengan merendamkannya ke dalam air ya. Contohnya batu ya. Okey, macam mana? Pertama sekali kita kena rekodkan bacaan awal air di dalam silinder penyukat. Dan yang kedua, kita masukkan batu ke dalam silinder penyukat tersebut. Kemudian yang ketiga, bacaan akhir dalam silinder penyukat itu kita rekodkan. So sini ingat 1 ml, 1 ml adalah sama dengan 1 cm padu ataupun 1 cm kuasa 3. So berapakah isi padu batu itu? Kita tengok dulu. Isi padu akhirnya ya, iaitu 24. Okay, isi padu batu sama dengan isi padu akhir tolak isi padu awal. So 24 tolak 15 kita akan dapat 9 cm padu. Kirakan ketempatan batu itu dengan menggunakan rumus ketempatan dengan jisim batu ialah 10 gram. So jisim 10 gram, ketempatan adalah jisim bahagi isi padu. 10 gram kita bahagikan dengan 9 cm padu.
Okey, so ketumpatan batu adalah 1.11 gram per sentimeter batu. Okey, seterusnya adalah fenomena yang berkaitan perbezaan ketumpatan dalam kehidupan seharian. Okey, di sini Laut Mati ya. Laut Mati yang terletak di perairan Jordan merupakan laut yang paling masin di dunia. Ia mempunyai kandungan garam yang sangat tinggi, menjadikan kemasinannya adalah 9.6 kali lebih tinggi berbanding laut biasa. Disebabkan kandungan garam yang tinggi, Laut Mati mempunyai ketumpatan yang lebih tinggi daripada air laut yang lain. Oleh itu, manusia dan kebanyakan objek boleh terapung di perairan Laut Mati. Okey, belon udara panas. Sebuah belon udara panas dapat terapung dalam udara selepas belon itu diisi dengan udara panas. Ini kerana udara panas adalah kurang tumpat daripada udara sejuk. Iceberg ialah ketulan ais yang bersaiz besar yang terapung di permukaan air di kawasan beriklim sejuk melampau. Iceberg terapung di permukaan air kerana ianya kurang tumpat daripada air laut. Kapal selam pula boleh terapung di permukaan laut dan boleh tenggelam dalam laut dengan cara mengubah ketumpatannya. Kapal selam dapat terapung di permukaan laut dengan mengosongkan tangki balasnya. Ya, yang ini ya, tangki balasnya. Okey, untuk menjadikan ketumpatannya kurang daripada air laut. Okey, kapal selam dapat tenggelam dalam laut dengan memenuhkan tangki balasnya dengan air laut untuk menjadikan ketumpatannya lebih tinggi daripada air laut. Okey. Kemudian inovasi objek makanan atau minuman dengan menggunakan konsep ketumpatan. So sini contoh adalah air teh 3 lapis. Air ini terdiri daripada 3 lapisan ya, seperti raja di bawah. Paling bawah sekali adalah lapisan gula Malaka, lapisan susu, lapisan teh dan ais ya. Paling atas adalah ais. Sekiranya ketulan ais ditambah, ketulan ais itu akan berada di permukaan air teh. Lapisan-lapisan ini terbentuk kerana setiap bahan tersebut mempunyai ketumpatan yang berbeza. Okey, kemudian yang kedua adalah perahu botol plastik. Perahu ini dibuat dengan menggunakan botol-botol plastik kosong yang diikat. Perahu ini hanya selamat digunakan di sungai atau pesisir pantai kerana perahu ini tidak mempunyai kekuatan yang tinggi. Botol-botol plastik kosong digunakan kerana ketumpatannya lebih rendah berbanding dengan ketumpatan air. So, kita lihat praktis formatif 1.5 di buku teks nombor 1. Tentukan ketumpatan bagi setiap sampel dalam rajah berikut. So, ada sampel A, B dan C. Okey, jisim sampel A 200 gram, jisim sampel B 100 gram, jisim sampel C 50 gram. So, isi padu, kita perlu cari dulu isi padu ya. Isi padu setiap sampel ini ya. So, kita cari isi padu A, iaitu dia berbentuk segi 4 ya. Segi 4 tepat. So, diberi panjang, lebar dan tinggi ya. So, kita kena cari 5 cm darab 5 cm darab 4 cm sama dengan 100 cm padu ya, 1 cm kuasa 3. So, ketumpatan A adalah jisim bahagi isi padu. So, 200 gram bahagi dengan 100 cm padu. Ketumpatan A adalah 2 gram cm kuasa negatif 3. So, kita tengok isi padu B pula. Sama juga dia punya formula. Okey, panjang darab lebar darab tinggi iaitu 5 cm darab 5 cm. Darab 2 cm sama dengan 50 cm padu 50 cm kuasa 3. So, ketumpatan B sama juga ya. Ketumpatan adalah jisim dibahagikan dengan isi padu. So, ketumpatan B 100 gram dibahagikan dengan 50 cm padu sama dengan 2 gram cm kuasa negatif 3. Kemudian isi padu C. Okey. 5 cm darab 5 cm darab 1 cm sama dengan 25 cm padu. So, ketumpatan C ialah jisim dibahagikan dengan isi padu. Okey, jisimnya adalah
50 gram bahagi dengan 25 cm padu sama juga dengan 2 gram cm kuasa negatif 3. Nombor 2, 3 jenis cecair tidak bercampur. P, Q dan R dimasukkan bersama-sama dalam suatu silinder penyukat seperti dalam raja di sebelah. Soalannya, cecair manakah yang paling tumpat? Mengapa? Cecair R yang paling tumpatnya sebab paling tumpatnya sebab dia tenggelam ke dasar ataupun sebab terletak di lapisan yang paling bawah So dia adalah yang paling tumpat, itu cecair R. Setakat ini sahaja perkongsian cikgu untuk kali ini. Kita sambung lagi di video akan datang. Jangan lupa like, share dan subscribe channel Cikgu Hasifah Iking. Terima kasih. Assalamualaikum.